Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita Al-Alim Al-Allamah syarak. Adapun syarak maka iaitu terbahagi kepada dua. Betul tak? Syarak kan? Muka surat 9, syarak di bawah sekali. Adapun syarak maka iaitu syarat itu dua, yang terbahagi kepada dua. Ada dua syarat. Ini sambungan daripada beberapa perkara asas di dalam fiqh, iaitu kita sedang bincang hukum syarak. Terbahagi kepada 5. Hukum syarak itu ada 5. Yang pertamanya wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus, yang keenam sah, yang ketujuhnya ialah istilah yang ketujuh fasik dan batal, dan sambung malam ni yang terakhirnya syarat. Pertamanya, adapun syarat maka iaitu syarat dua, yang terbahagi kepada dua. Pertamanya daripada dua, syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Syarat bagi hukum yang 5. Jadi hukum taklifi ataupun hukum syarak. Hukum syarak ni boleh juga kita panggil hukum taklifi. Hukum yang ditaklif oleh Allah Ta'ala ke atas setiap mukallaf. Siapa mukallaf kita dah sebut secara tak langsung dulu dan akan detailkan dalam kitab kita ini. Setiap mukallaf ini akan bertanggungjawab dengan setiap hukum syarak. Itu dipanggil hukum syarak ini, hukum yang digubal oleh Allah Ta'ala dan diturunkan ke atas setiap mukallaf untuk melaksanakan hukum syarak. Ataupun dipanggil juga hukum syarak itu hukum taklifi. Wajib, sunat, haram, haruh, makruh, itu hukum taklifi. Dan hukum taklifi itu pula dia ada pecahan. Ini didetailkan oleh musannif kita. Kalau kitab biasa memang dia tak sebutlah. Syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Jadi setiap 5 hukum tu wajib, sunat, haram, makruh, haruh, dia ada kaitan ataupun hubung kait dengan 5 hukum lagi, ataupun dipanggil hukum syarak yang wada'i. Ini hukum syarak yang taklifi. 5 wajib, sunat, haram, haruh, makruh asasnya. Maka 5 itu dipecahkan menjadi 5 juga. Maka 5 itu dipanggil hukum syarak yang wada'i. Asal wada'i ini letak, makna letak pecahan daripada 5. Kita tak sebutlah ke-5 pecahan tu, kita ambil contoh satu saja kerana dia fokus satu syarat. Dia nak cerita syarat ni ada 2. Sebenarnya bukan syarat saja, dia ada 5 pecahan. Jadi 5 kali 5 25. Pecahan 25. 5 hukum syarak, setiap 5 itu dia pecah kepada 5. Musannif sebut satu saja syarat. Contoh dia macam mana? Dia kata di sini syarat bagi hukum yang 5 yang tersebut. Yang tersebut tu hukum syarat lah. Kita ambil contoh satu, wajib. Dia ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Kita ambil contoh satu wajib. Maka wajib ini dia ada syarat wajib. Wajib itu dia ada hukum syarak yang wada'i. Yang terpecah daripada wajib itu ada 5 pula.
Pertama apa? Pertamanya wajib ataupun syarat wajib. Syarat wajib. Yang kedua apa? Yang kedua sebab wajib. Yang ketiga apa? Yang ketiga ma'i'. Mani' ni tegahan wajib. Yang keempat sah wajib. Dan yang kelima batal wajib. Itu 5. Setiap satu tu dia pecah kepada 5. Tu dia panggil hukum apa? Dia panggil hukum syara' yang wad'i. Dia panggil hukum yang taklifi 5, wajib, haram, wajib, sunat, haram, makruh, haram, itu taklifi. Hukum syara' tapi yang taklif. Maknanya yang ditaklif atas kita. Yang ditekan atas kita. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Itu taklif, hukum taklif. Maka hukum taklif itu dia berpecah kepada wada'i. Dia panggil hukum wada'i. Hukum syara' yang wada'i. Atau wada'i ini letak. Itu kita kata pecahan tu. Mana pecahan dia? Wajib itu berpecah dari 5. Syarat wajib. Tu pertama tadi. Yang kedua sebab wajib. Yang ketiga tadi mani' tegahan wajib. Yang keempat sah wajib. Yang kelima batal wajib. Ambil contoh satu je. Baik, apa dia kata syarat wajib? Sungguh pun hukum wajib umum. Bukan makna apabila wajib ni hukum digubat oleh Allah Ta'ala wajib dan turun atas kita, dipaksa atas kita, ada kaitan dengan kita, maka bukan semata-mata wajib itu kena ada syarat wajib. Apa dia syarat wajib? Islam. Bukan makna apabila orang tu asalkan dia manusia saja, tak Islam pun wajib juga. Maka tak Islam, dia tidak ada connection dengan wajib. Tidak ada kaitan dengan wajib. Tidak ada keterikatan dengan wajib. Wajib apa dia ni? Wajib pada hukum dunia. Adapun hukum akhirat, dia tetap ada hubung kait, ada hubungan, ada keterikatan dengan wajib pada hukum akhirat. Walaupun dia tidak Islam. Segala hukum wajib atas dunia terikat juga dengan orang yang belum Islam, orang yang kafir, terikat juga. Cuma itu hukum, ni sebuah hukum akhirat. Itu contoh pertama, syarat wajib. Lepas tu dia intro kepada kitab kita, dia nak cerita syarat wajib dengan syarat sah. Tapi dia cerita pangkal lahirnya syarat wajib itu, dia cerita umbi dulu. Umbi itu apa dia? Hukum wad'i. Lahirnya syarat wajib. Syarat wajib apa dia? Islam. Baik, sebab wajib bukan makna Islam saja tiba-tiba ada hukum wajib atas dia. Tanpa ada sebab. Dia kena ada sebab. Sebab wajib tu apa dia? Sebab wajib semayam tu, contoh dia masuk waktu. Walaupun dia dah Islam, ya syarat wajib masuk Islam, syarat wajib. Tetapi dia tidak ada sebab wajib, sebab untuk dia mendirikan ataupun melakukan perkara wajib. Apa dia? Sebab wajib masuknya waktu. Itu dipanggil sebab wajib. Yang ketiga, mani' tegahan wajib. Dia dah Islam dia dah masuk waktu. Masuk waktu ni dapat sebab wajib. Tetapi dia tidak boleh nak melaksanakan kewajipan apabila ada mani', apabila ada tegahan. Apa dia tegahan wajib ni? Tegahan daripada dia melaksanakan hukum wajib. Apa dia? Contoh bagi orang perempuan. Orang lelaki tak adalah. Bagi orang perempuan, tiba-tiba datangnya darah haid. Itu dipanggil haid, itu tegahan untuk dia melaksanakan wajib. Itu dia panggil mani' wajib. Yang seterusnya sah wajib. Nak melaksanakan suatu perkara wajib ini mesti ada perkara yang sah wajib. Mesti dapat perkara yang sah wajib. Sah wajibnya apa? Ini kita akan baca dalam syarat wajib. Syarat wajib, syarat sah. Kena dapat syarat sah, baru sah dia melaksanakan perkara wajib. Syarat wajib dah Islam dia. Sebab wajib dah masuk waktu nak mendirikan solat. Mani' tidak ada tegahan bagi dia. Maka sah wajib. Sah ataupun tidak dia nak mendirikan, sah sekiranya apa? Sekiranya suci badan dia ini daripada hadas. Itu dipanggil syarat sah. Kita akan baca ada
9 syarat sah dalam kitab kita ini. Itu dia panggil sah wajib. Ada syarat, ada sah, dia tak sebut syarat lah sebab dia nak asingkan. Syarat duduk atas sekali. Ini sah saja. Tapi bahasa kita biasa guna syarat sah. Sah tu apa dia? Perkara nak sah tu mesti badan dia suci daripada hadas. Mesti suci daripada najis, mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tu sah wajib. Dan yang kelima dipanggil batal wajib. Batal wajib. Sungguh pun nak melaksanakan benda wajib tu, dia kena tengok supaya batal wajib tidak ada. Banyaklah batal wajib ni. Banyak batal wajib. Seperti datang gila pun batal wajib. Dia melaksanakan perkara wajib kerana dia Islam. Sebab dah masuk waktu. Tegahan tidak ada. Sah dapat, ada sah. Tapi ingat yang terakhir, dia ada batal wajib. Sebab tu kita akan akan bincang, akan belajar tajuk perkara batal solat. Solat tu wajib, perkara batal wajib. Banyak perkara batal wajib. Antaranya datang haid batal wajib. Datang nifah batal wajib. Ada najis batal wajib. Ada hadas batal wajib. Tiba-tiba tengah sembahyang berhadas. Hadas kecil tak apa, hadas besar. Maka batal wajib. Ataupun tengah-tengah duduk sembahyang gila, batal. Dia gila. Allahu Akbar, hampir nak beri salam dah, gila. Maka batal wajib dia. Baik, habis 5. Pertamanya daripada 2 syarat. Syarat bagi hukum yang 5. Hukum yang 5 tu yang tu sifat bagi 5. Hukum yang 5 yang hukum syarak. Hukum taklifi. Yang tersebut tu yang disebut atas tadi. Kata satu ataupun dengan bahasa lain ini hukum wad'i. Dan kedua, syarat kedua syarat sah. Dan kedua daripada 2 syarat. Apa dia? Syarat sahnya sah ibadat. Syarat sahnya syarat sah ibadat. Tiap-tiap ibadat apa pun dia ada syarat sah. Puasa ada syarat sah. Sembahyang ada syarat sah. Syarat sahnya sah ibadat. Syarat sah sembahyang ni, apabila kita sebut syarat sah sembahyang, maka dia merujuk kepada syarat sah di luar sembahyang. Orang panggil syarat sah sebelum takbiratul ihram. Dia nak kena jaga. Kalau kitab kita dia detail ada 9 perkara. Ada 9 terma tu dia kena patuh. Baru sah takbir Allahu Akbar. Kalau dia tak jaga 9 perkara, dia takbir dalam keadaan dia tak ikut. Tak settle 9 perkara ataupun satu daripada 9 perkara, maka takbir yang tidak sah. Kenapa? Kerana syarat sah ini makna dia apa? Ma yatawaqqafu ala sihhatis salah. Itu dipanggil syarat sah. Perkara ma yatawaqqaf. Perkara ataupun perbuatan yatawaqqafu ala sihhatis salati ataupun sihhatis salati alaihi, suatu perkara yang terhenti di atas sah solat. Itu bahasa terjemahan orang dulu. Ma yatawaqqafu ala, suatu perkara yang perkara itu terhenti di atas sah sembahyang. Makna apa? Makna kita nak kena buat dia baru sah solat. Itu dia panggil syarat sah solat. Kita nak kena settle barulah takbir Allahu Akbar sah. Itu dia panggil syarat sah. Sebab itu ulama gunakan istilah dia panggil syarat sah sebelum takbir. Bukan syarat sah dalam solat. Kalau syarat sah dalam solat, itu merujuk kepada syarat sah melaksanakan setiap rukun 13. Luar solat ada syarat sah sebelum solat, di dalam solat ada syarat sah dalam solat. Maka syarat sah dalam solat itu merujuk kepada pelaksanaan setiap satu rukun itu, dia ada pula syarat sah untuk kita implement. Bagaimana syarat yang kita mesti patuh, yang kita mesti ikut? Syarat apa dia? Syarat melakukan perbuatan yang nama rukuk. Ada 4 terma dia. Kalau tak ikut satu daripada 4, dia ikut 3 saja, maka rukuk yang tidak sah. Itu dipanggil syarat sah rukuk.
Yang ini umum. Ini syarat sah sembahyang dengan makna syarat sah di luar daripada sembahyang. Syarat sah sebelum sembahyang. Contoh apa dia? Contoh 1 daripada 9, mesti suci badan kita, mesti suci pakaian kita, mesti suci tempat sembahyang kita daripada najis yang tidak maaf. Kita dah clear benda tu. Maksud kita jaga, tu dipanggil mai tawaqaf. Benda itu najis yang tidak dimaaf. Dia menyebabkan apa? Menyebabkan tak sah takbir kita. Kita nak kena sucikan badan kita daripada najis yang tidak dimaaf, barulah takbir sah. Itu dipanggil ma yatawaqqaf. Perbuatan perkara yang sah, yang mesti kita jaga untuk memastikan sembahyang kita diterima. Kalau ada najis yang tak jaga najis, maka sembahyang kita tidak diterima. Kita tak jaga hadas di badan kita. Ada hadas kecil, walaupun dia ambil wudu, tetapi hadas ada seinci sahaja tempat yang tak sempurna dibasuh, tempat yang airnya tak sempurna mengalir. Qadar mana tempat itu? Hanyalah seinci saja, maka takbir Allahu Akbar tak sah. Kenapa? Kerana tak settle, tak clear, tak jaga 1 daripada 9 syarat sah. Itu maksud ma yatawaqqafu ala sihhati salati alaihi. Maka makna syarat itu, ini dia bagi umum, makna syarat saja. Syarat wajib dan syarat sah. Maka makna syarat itu, ni syarat apa ni? Syarat wajib, bukan syarat sah. Dia nak cerita dulu syarat sah di bawah tu. Maka makna syarat wajib itu barang yang lazim, barang yang mesti. Lazim tu istilah diguna dalam kitab. Kitab Jawi ni dia dipengaruhi oleh kitab Arab. Dia naqal direct daripada kitab Arab dengan tidak menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Barang yang lazim, barang tu perkara. Perkara yang lazim, yang mesti, yang tetap, yang mesti daripada tiada ada syarat. Mesti tidak ada syarat, oleh tiada ada masyru'. Dia nak cerita bahasa mudahnya, ni bahasa kitab. Jadi bahasa undang-undang. Oleh kitab fiqh ni dia bahasa belik sikit lah, undang-undang. Dia nak cerita apa? Bahasa pendek ni dia nak cerita perkara yang tetap, mesti tidak ada syarat. Mesti tak ada syarat. Syarat wajib tadi. Syarat wajib. Syarat wajib Islam. Mesti tak ada syarat, tidak ada masyru'. Auto, kalau syarat tidak dapat, masyru' tidak akan ada. Apa dia masyru'? Benda yang disyarat. Benda yang disyarat apa dia? Solat. Tu. Syarat apa dia? Syarat wajib solat. Syarat wajib kena kepada 5. Islam, aqil, baligh. Tu syarat wajib. Masuk waktu, tutup aurah, 5. Itu basic, kita ambil dulu 3. Syarat wajib ni apa? Islam, lagi aqil, lagi baligh. Itu syarat wajib. Wajib apa dia? Sembahyang. Maka 5 itu dipanggil syarat, sembahyang itu dipanggil masyrutun. Syarat wajib sembahyang, syarat wajib 5, sembahyang itu masyrutun, benda yang disyaratkan sembahyang. Okey. Jadi makna syarat wajib ni dia kata perkara yang tetap tidak ada syarat. Kalau tak ada syarat, Islam dak, aqid dak, baligh dak, auto tak payah tanya solat. Tidak akan ada solat. Dah dia tak aqid, dia gila. Apabila gila tak dapat syarat, apabila tak dapat syarat tak wajib masyru'. Kerana masyru' itu sembahyang. Satu, dan tidak lazim. Ni. Dan tiada lazim, tak semestinya, tak mesti, tak tetap, daripada ada syarat oleh ada masyru'. Tak semestinya apabila syarat ada, auto kena ada masyru'. Dia dah, kita dah Islam dah akil dah balik dah. Adakah auto kena ada sembahyang? Tak. Tak semestinya. Kenapa jadi tak semestinya? Tengok di situ.
Tiada lazim, tak semestinya ada syarat itu oleh ada masyru'. Mana contoh dia? Ni dia nak cerita tak mesti. Seperti sembahyang itu syarat wajib, akil balik. Akil dan balik syarat wajib. Maka lazim tiada akil balik itu tak ada wajib syarat. Tetap dah kalau dia tak akil, tak balik, tak wajib sembahyang. Tak ada masyru'. Dan tiada lazim, tak semestinya ada akil balik itu dia tak gila, dia dah balik wajib sembahyang. Tak semestinya macam kita ni, macam kita akil dah balik dah lama dah, Islam pun Islam keturunan lagi, adakah terus wajib auto kita solat? Tak wajib solat. Kenapa? Kerana tak sempurna lagi. Kena tunggu apa? Tu tunggu masuk waktu. Wajib, tiada lazim ada akil balik itu, tak semestinya akal dan balik itu wajib sembahyang. Mana dia? Seperti belum masuk waktunya. Kena tunggu masuk waktu baru dapat masyru'. Tu nak cerita cara wajib saja. Nampak gaya macam peni tu. Nak cerita cara wajib. Ini cara peni ni tuan-tuan, oleh kerana dia cuba detailkan. Dia cuba detailkan makna syarat wajib. Syarat wajib lain, sembahyang tu lain. Nak sembahyang tu kena ada syarat wajib dulu. Tapi tak semestinya dapat semua syarat wajib, dapat syarat wajib, tak semestinya terus wajib solat. Kena tunggu sempurna, kena lengkap. Kena lengkap dulu. Kita baru ada 3 syarat. Islam, akil, balik, 3 saja. Adakah dapat 3 syarat terus wajib masyru', terus wajib sembahyang? Dah. Itu kata dapat sebahagian syarat tak semestinya wajib buat. Kena tunggu dulu masuk waktu. Kerana masuk waktu itu juga termasuk syarat wajib. Kena lengkapkan syarat wajib. Jadi kesimpulan tuan-tuan, dia nak cerita cara detailnya. Syarat wajib tu syarat lain, wajib lain, dan sembahyang tu lain. Tapi cerita umumnya tuan-tuan, kita tahu syarat wajib 5. Wajib, syarat wajib 5 ataupun 3. Dan kitab kita ni dia cerita 5. Lagi sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Maka apabila sempurna syarat wajib, lengkap syarat wajib, barulah wajib sembahyang. Tak lengkap syarat wajib, tak wajib sembahyang. Adapun syarat sah. Ni nak masuk syarat sah pula. Adapun syarat sah itu, syarat sah ni kita dah sebut tadi, mesti kita jaga sebelum mula masuk ibadat. Kebiasaan syarat sah ni tuan-tuan, syarat sah sebelum ibadat. Kita nak kena jaga sebelum kita melakukan ibadat. Itu dipanggil syarat sah. Adapun syarat sah itu baran perkara yang terhenti sah sembahyang itu. Terhenti sah sembahyang itu atas ada suci daripada najis. Ini contoh saja, satu daripada 9 syarat sah. Dan terhenti sah sembahyang itu di atas suci hadas. Ya. Contoh misal, dia syarat sah ni dia hanya setakat perkara yang terhenti sah sembahyang itu. Atas apa dia? Atas melakukan syarat yang ditetapkan. Sebab itulah mudah bahasa moden kita, syarat sah ni apa dia? Perkara yang kita mesti buat untuk Allah Ta'ala terima. Itu dipanggil sah. Sah ni terima, bahasa kita sah. Sahha yasihu, sahihun. Asas sah ni betul. Betul, makna belurahnya pada bahasanya betul. Sah ni lurus, betul, baik, itu makna sah. Tapi pada istilahnya sah ini dengan makna apa? Dengan makna perkara, perbuatan yang Allah Ta'ala terima. Ibadat sembahyang kita ni kena kita jaga beberapa perkara, barulah Allah terima sembahyang kita. Kalau kita tak jaga 9 perkara, maka Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita. Dia panggil syarat penerimaan ibadat. Dia panggil sah.
Bahasa dianya terhenti. Tu bahasa lama. Terhenti sah sembahyang. Atas apa dia? Atas melakukan syarat tadi. Kena jaga syarat supaya terhenti sah. Jadi bagi contoh dua. Dan lainnya daripada dua. Dia bagi contoh dua saja. Ini contoh yang dia panggil syarat sah sembahyang ada 5 ni. Dia yang dia panggil syarat yang menjadi tunjang induknya 2 ni. Tu dia bagi contoh 2. Apa dia? Suci daripada najis yang tidak dimaaf. Yang keduanya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tu 2 syarat sah yang menjadi tunjang yang sangat penting. Yang lain mudah. Yang lain apa dia? Yang lain itu tutup aurah. Takbir Allahu Akbar. Aurah dia terbuka aurah, tak katuk aurah, maka tak sah takbir Allahu Akbar. Kenapa? Kerana dia tak mengikut syarat dan terma yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah nak terima ibadat dia ni mesti tutup aurah. Tiba-tiba dia buat dalam keadaan tak tutup aurah, maka permohonan dia, sembahyang dia tidak diterima, tidak memenuhi terma yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Allah Ta'ala terima. Ada lagi syarat sah selain daripada tutup aurah. Apa dia? Mesti hadap kiblat. Itu mudah semua. Sebab tu dia contoh 2 ini yang penting. 2. Hadap kiblat, ya mudah kita boleh hadap kiblat. Banyak panduan hari ni. Tutup aurah, ya kebanyakan orang boleh tutup aurah. Tetapi yang perlu pendetailannya 2. Nak kena najis yang dimaaf, najis yang tidak dimaaf dalam solat. Kerana najis ini kita akan bahas akan datang terbahagi kepada 4 ataupun 3 jenis. Najis yang dimaaf ini ada dimaaf dalam solat, tidak dimaaf pada air. Ada dimaaf pada air, tidak dimaaf pada solat. Ada dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada air dan pada solat. Ada 3. InsyaAllah kita akan masuk dalam syarat sah. Baik, masuk tajuk baru tuan-tuan. Imamum. Ini intro lagi, masih intro. Settle dah perkara asas dia, iaitu hukum taklifi 5 dan hukum wada'i 5. Dan istilah dia, istilah hukum syarak ada 5 dan tambahan dia sah, batal dan syarak. Itu antara istilah tambahan yang kita perlu guna sepanjang kitab fiqh. Inilah dia punya istilah-istilah yang selalu kita akan guna di dalam bidang ilmu fiqh. Wajib kena tahu, sunat kena tahu, haram kena tahu, makruh kena tahu, harus kena tahu, sah kena tahu, batal kena tahu. Beza sah dengan batal, apa beza dia? Sama saja, maka tak berapa clear lagi. Dia bukan sama, dia nampak saja sama tapi nisbah berbeza. Walaupun makna dia sama tapi nisbah berbeza. Sah dan batal. Dan terakhirnya dia disebut syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu antara benda-benda asas yang akan digunakan di dalam kitab fiqh. Dan ini tambahan tajuk yang ditambah oleh tuan guru kita sesuai dengan zaman kita. Kalau kitab jawi memang tak adalah kitab jawi lain. Kitab jawi yang kecil-kecil tidak akan dinyatakan tambahan tajuk ini. Melainkan kitab Sulam Musibian ini agak detail. Imamun, dan erti imam. Erti imam di sini ialah orang yang kita ikut akan dia. Dipanggil al-muqtada bih. Orang yang kita ikut akan dia, akan orang itu. Ikut itu nisbah fi itu nisbah fi sabab, bukan fi sababiah, fi dzar. Betul. Fi nisbah. Pada nisbah kita ikut itu pada perkataannya, perkataan imam, dan pada hukum-hukum syarak yang tersebut. Itu dipanggil imam. Apabila kita sebut imam, tuan-tuan, imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Maliki, imam Hambali, imam Nawawi, itu bawah mazhab tarjih. Imam Rafi'i, imam Ramli. Apa maksud imam? Itu asas dia nak cerita. Maksud imam tu apa dia?
Sebelum tu dia dah cerita maksud mazhab. Kita dah tahu apa dia mazhab. Sekarang ni dia nak cerita pula iman mazhab. Iman apa? Mazhab apa dia? Mazhab kita dah jelas. Mazhab ilaihil iman. Mazhab itu kena kepada pendapat, kena kepada hukum yang dikeluarkan oleh iman. Iman itu siapa pula? Bukan tu iman kita. Tu iman kita pun kita ikut juga dia. Tu kena tahu nisbah tu. Baik ikut ni umum, maka nisbah apa yang kita ikut, yang kita boleh jadi imam, yang kita panggil dia Imam Nawawi, yang kita panggil Imam Rafi'i, dan yang kita panggil dia iman mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Hambali. Ada 4 orang saja mujtahid mutlak. Yang lain bukan mujtahid mutlak. Erti iman di sini. Di sini ni pada kata musannif. Di sini ni apa maksud musannif? Ma zahaba ilaihil iman. Maksud di sini ni merujuk kepada iman mazhab. Terkeluar iman lain. Iman lain tidak termasuk dalam makna imam yang dia nak jelas ni. Tak termasuk iman Rafi'i, tak termasuk iman Nawawi. Cuma lebih kurang sama saja. Di sini ni pada kata musannif ma zahaba ilaihil imam. Musannif kata dulunya mazhab, iman mazhab tu ialah orang yang kita ikut akan orang. Imam ni orang yang kita ikut. Apa yang kita ikut? Nisbah apa? Nisbah perkataannya perkataan imam, dan nisbah pada hukum-hukum syarak yang tersebut. Hukum syarak yang 5 tu, wajib, sunat, haram, makruh, haram. Kesimpulan tuan-tuan, iman mazhab ini merujuk kepada apa iman? Iaitu orang yang diikuti pendapat dan atau pandangan ataupun apa dia? Ataupun hukum-hukum yang dikeluarkan oleh imam. Itu makna imam. Bahasa umum iman ni orang yang diikuti. Orang yang diikuti oleh seluruh, hampir seluruh, macam mazhab Syafi'i. Bukan seluruh, tapi hampir. Dunia ini majoritinya adalah pengikut mazhab Syafi'i di dunia. Dia majoriti diikuti. Maka umumnya kita panggil imam ini orang yang diikuti. Apa dia yang orang ikut dia ni? Itu yang lebih detail menurut pada mazhab. Yang ikut dia ini kalau iman mazhab, pandangan dia, pandangan ni merujuk kepada fatwa dia. Itu pandangan dia, dan hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh dia. Hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, hukum afdal, hukum sunat dikeluarkan oleh Syafi'i, maka kita panggil iman Syafi'i. Kenapa? Kerana kita ikut sunat. Hukum yang telah dikeluarkan oleh iman Syafi'i sunat. Sebab tu kita panggil iman Syafi'i. Kita tak panggil Syafi'i sahaja, kita panggil gelaran dia imam. Kenapa? Kerana kita ikut salah satu hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Apa dia hukum? Hukum sunat dan afdal. Contoh macam mana tuan-tuan? Contoh. Di dalam qiyam. Qiyam tu wajib dalam rukun solat. Rukun solat ada 8. Rukun solat ni ada 13. 8-nya jenis perbuatan. 5-nya jenis perkataan. Maka 8 itu satu daripada 8 ialah qiyamun. Berdiri tegak. Apa yang perlu ditegakkan? Kita akan bincang dalam masuk berdiri. Berdiri itu berdiri tegak. Apa yang perlu ditegakkan ketika berdiri? Iaitu segala tulang belakang kita wajib ditegakkan, wajib dibetulkan. Baik. Di dalam sunat itu ada, di dalam wajib itu ada pakej sunat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Itu kita panggil iman. Kenapa? Kerana kita follow, kita ikut hukum sunat ketika qiyam. Apa yang Imam Syafi'i sebut ketika kita qiyam? Wajib qiyam, dan ada level qiyam ini. Satunya level aqal, level sekurang-kurang wajib. Yang keduanya level afdal. Macam tuan-tuan duk buat tu afdal. Dipanggil betul macam tu afdal. Betul sulam belakang tu afdal. Tetapi aqal, level aqal, iaitu bongkok kita atas sedikit daripada rukuk. Orang bongkok macam tu pun sah dia punya qiyam.
Baik. Di dalam fikih wajib ada sunat dia, plus sunat. Apa dia sunat? Sunat kita ketika qiyam, kita meletakkan dua tangan. Letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Letak tangan kanan atas tangan kiri. Letak macam mana pun dapat pahala sunat. Cuma afdal sahaja cara kita pegang, yang afdalnya begini. Renggankan. Itu bukan sunat macam tu, sunat renggankan. Ni afdal. Apa nama ni? Sunat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat letak tangan kanan atas tangan kiri. Satu, sunat. Apa lagi sunat yang kedua? Sunat yang keduanya ialah tempat letak. Afdalnya di mana? Tengok ranking. Pertama sunat, yang kedua afdal. Siapa mengeluar ini? Dikeluarkan oleh Syafi'iyah ataupun Imam Syafi'i. Satu sunat, letak tangan kanan atas tangan kiri. Yang kedua, tempat letak itu di mana positionnya? Kedudukan Imam Syafi'i, kedudukan dia bawah dada, atas pusat. Itu kedudukan yang afdal di sisi Imam Syafi'i. Dia ada dua. Pertamanya, letak tangan kanan atas tangan kiri. Yang kedua, kedudukan di mana. Ini dia berbeza dengan imam lain. Kenapa kita letak di bawah pusat, atas pusat, dengan di bawah dada? Kerana kita ikut Imam Syafi'i. Sebab tu kita tengok, kita guna ayat Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i, kita guna dua ayat. Kita ikut, sebenarnya kita ikut tu imam lah. Imam tu mana kita ikut. Tapi orang Melayu ni dia tak puas hati kalau cakap satu. Cakap imam saja tak puas hati, kena cakap kita ikut Imam Syafi'i. Kita ikut tu imam. Tu imam memang kita ikut lah. Tu imam tu nama kita ikut. Syafi'i di sini. Ini dada tuan-tuan, bawah dada, atas pusat. Syafi'i. Ni Syafi'i. Kalau kita letak positionnya di sini, maka inilah tempat afdal bagi Syafi'i, Imam Syafi'i. Kita ikut pandangan dia. Hukum yang dikeluarkan Imam Syafi'i, bawah pusat. Baik, ada pun tiga mazhab lagi berbeza. Tiga mazhab lagi berbeza. Baik, sebelum kita nak cerita tiga mazhab, ada lagi disebut dalam kitab Baijuuri Ibnu Qasim jilid pertama. Kata Imam Baijur, ada amalan para ulama sunat mail. Mail ni cenderungkan sebelah kiri. Tuan-tuan perhati para ulama kita, tuan-tuan guru kita setengah tu, dia akan berat sebelah kiri. Itu sunat yang lain, package yang lain. Maknanya kalau kita betul-betul cermat tuan-tuan, pelaksanaan satu-satu yang wajib itu dipelas dengan sunat-sunat dia. Dipelas sunat, dipelas afdal dan afdal. Dibeza untuk kita dapat setiap skema pemarkahan itu tak sama. Sebab tu kita kena tahu. Di sini yang sunat tangan. Tangan tu sunat. Letak di mana? Di bawah. Dua. Yang ketiga, disebut oleh para ulama, walaupun tidak ada hadis yang jelas, ini para ulama disebut dalam Al-Baijuri Ibnu Qasim. Sunat, kata Al-Imam Baijur, diberatkan sebelah kiri. Dan diberat sebelah kiri ini, kata Al-Imam Baijuri, amalan para sufi, amalan para ulama sufi. Kenapa? Karena mengikut kajian para ulama sufi, hati manusia berada di sebelah kiri. Nak jaga kekhusyukan hati itu, maka kita beratkan tangan kita sebelah kiri sedikit. Dan pandangan seterusnya, apalagi sunat ketika qiyam, pandangan mata itu tunduk di bawah. Bukan mata, bukan tengok di kaki. Ada orang tuan-tuan mata dia pandang di kaki. Itu qaul yang sebahagian sahaja kata begitu. Muktamadnya tengok tempat sujud. Di mana kita nak sujud, di situ yang afdal kita tengok. Di tempat itu. Maknanya Allahu Akbar di bawah, jangan di kaki. Hak jenis tunduk sangat terlebih tu, dia tengok tunduk di kaki dia. Tu tengok rokok, nak rokok macam nak rokok. Sebab dia tengok di kaki. Maka qaul yang muktamad bukan di kaki, tapi kita tengok di tempat sujud kita. Baik, settle tuan-tuan. Yang kita nak sebutnya, itulah dia contoh Imam Syafi'i. Tempat dia mengeluarkan satu hukum yang kita ikut. Hukum dia sunat, letak tangan di bawah pusat, di bawah dada atas pusat. Itu kita. Jangan bertukar dengan orang lain. Kadang-kadang kita tuan-tuan main ikut dan saja.
Ada setengah orang dia suka ikut orang. Itu pun masalah juga. Dia tidak ada, orang panggil jati diri. Dia tidak ada keyakinan diri yang sebenar. Dia pergi Mekah, dia tengok orang Mekah letak atas dada, dia pun balik tiru letak atas dada. Kenapa ji? Dah balik Mekah, baru balik Mekah. Tengok orang Mekah, orang Arab rupanya semayan kena letak atas dada. Allahu Akbar, atas dada. Dia takbir pun ikut mazhab Syafi'i Hanafi dah, takbir. Takbir kita ni tuan-tuan dia lain. Ni cerita sunat ni, bukan cerita wajib, sunat. Cara akad takbir ni pun dia bertukar dengan mazhab Hanafi walaupun dia klaim diri dia Syafi'i. Ada setengah orang tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Hanafi. Yang afdal Hanafinya ialah letak dulu baru takbir. Allahu Akbar, itu Hanafi. Afdal Syafi'i bukan begitu. Syafi'i ada dua level. Yang pertama aqal, sekurang-kurang dapat pahala angkat. Selalu kita sebut angkatlah macam mana pun. Angkat bawah boleh, pertengahan boleh, terlebih over pun boleh, terlebih pun boleh. Tapi dapat sekurang-kurang saja. Standard sekurang-kurang sunat. Bolehlah pahala sunat. Akak gaya penyegan pun boleh. Kan penyegan kita selalu sebut gaya orang pemalas. Dia tak berapa nampak pahala sebenarnya. Kalau orang nampak pahala betul-betul dengan mata hati dia, semak dia akan buat. Kenapa? Dia nak solid. Aku dapat upah bayaran yang sangat-sangat baik. Ini gaya ala nak tak nak je. Allahu Akbar. Tinggi sikit. Hak terlebih ada. Itu aqal. Level aqal. Level yang afdal mazhab Syafi'i macam mana? Lurus dulu. Sebelum kita usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Kita lurus dulu, baru Allahu Akbar di sini. Kita buat sekali lagi tuan-tuan. Dia afdal mazhab Syafi'i, ini sunat hai'ah, bukan ab'ad, bukan wajib, sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni dia bayaran pahala ranking ketiga. Ranking pertama bayaran wajib, ranking kedua bayaran sunat ab'ad, ranking ketiga bayaran hai'ah. Kita nak sapu tiga-tiga. Orang tomok kepada pahala. Sapu semua tiga-tiga. Jangan bagi peluang pada orang lain. Sapu tiga-tiga. Sebab tu kena berebut dosa pertama. Makruh ithar. Ithar ni menutamakan orang lain dalam ibadat makruh. Tetapi afdal dalam urusan dunia. Urusan dunia dahulukan orang lain. Kita belakang tak apa. Makan ji makan dulu ji makan dulu. Itu afdal, kita dahulukan orang lain makan. Last sekali semua pakat nak dahulu. Siapa pun tak nak makan. Kacau juga. Bas makan dulu tak apa usah. Ji makan dulu tak apa usah. Pusing satu bulatan semua tak makan. Dia kata kami nak dahulu orang lain. Apa kacau juga macam tu. Pas siapa nak mula dulu? Tak tahu siapa. Saya tak nak mula dulu. Saya nak orang lah. Kacau juga macam tu. Jangan buatlah. Tapi kalau ibadat, afdal kita. Berebut tak apa. Tumbuk tak apa. Janganlah bertumbuk. Contoh saja. Berebut duduk depan. Aku dulu dapat ni. Mana boleh main tolak-tolak ni? Saya dulu dapat. Apabila kita dapat tepat-tepat jangan bagi orang lain. Orang lain tolak pertahan. Kena juga boleh. Aku tumbuk lah. Kerana dia dapat dulu. Dia nampak bahawa sah depan ni sangat besar pahala. Tapi dia ada adab dia juga. Adab dia macam mana? Dia ada hak depan tu kena bagi orang lain ni. Kita boleh duduk sah depan, tetapi hak di belakang ini kalau kita dapat dulu bolehlah, orang lain tak boleh tolak. Kalau dia tolak termasuk rasab. Rasabun, rasab merampah. Di akhirat kelak kawan tu akan tuntut. Kenapa dulu kamu rampah tempat aku? Aku dah duduk di belakang iman. Tok Bilal mari rampah. Tok Bilal kata ini tempat saya. Cuma hak tuan-tuan sebelum kita masuk, kalau hak itu hak Bilal di belakang tu, kita duduk di tepi dia. Kerana dia ada hak. Tapi kalau kita nak juga duduk, Bilal tidak boleh mengusir kita. Kalau dia halau kita, maka termasuk rasab. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab rampas, dalam bab rasab di belakang selepas bab jual beli. Ada setengah tu dah memanglah tempat dia di belakang tempat Tok Bilal. Tok Bilal tak nak duduk jauh, dia duduk di belakang. Tapi oleh orang lain ni dia tak mungkin, dia tak cakna ataupun dia tak perasan hak di belakang tu hak Bilal dan hak iman nombor 2, nombor 3. Dia terus pergi duduk belakang. Apabila dia pergi duduk belakang, datang Bilal kata, "Tuan, ini tempat saya." Ini tempat saya duduk ni, tak boleh duduk sini.
Kawan tu kalau dia pergi dengan redha tak apa. Tapi kalau pergi dengan tak redha, haram. Dia akan tutup di akhirat kelak. Kerana itu tempat dia. Dialah orang yang pertama. Kerana masjid dan surau ni ibahah. Tidak ada mana-mana tempat boleh booking. Tidak boleh. Bukan di belakang itu tempat yang saya booking. Bukan. Cuma hak. Hak ni keutamaan di belakang imam adalah orang yang pengganti imam. Siapa pengganti imam? Imam nombor 2. Berlaku ikih imam ni batal, imam nombor 2 akan ganti. Imam nombor 3 akan ganti. Bilal akan ganti. JK akan ganti. Contohlah. Itu contoh saja. Jangan tuan-tuan pula nanti subuh ni tak ada siapa nak duduk depan. Bagi Tok Bila. Mana ada Tok Bila? Tok Bila. Tok Bila tak datang. Tak datang kita kena duduk lah. Jangan kosong, tak ada siapa nak duduk. Ini Bilal. Bilal. Tengok kalau ada Tok Bila, kita tak payah duduk lah. Dah tak ada Tok Bila, jangan kosong kan. Ni Tok Imam. Tok Imam mana? Tok Imam 2. Tok Imam tak sampai lagi, duduklah. Apabila Tok Imam sampai, duduklah. Belakang tak apa. Ini dah imam dah ada sekali. Hak dia. Kena utamakan dia dulu. Baik, contoh. Settle tuan-tuan. Baik, kita nak cerita, habiskan dulu mazhab lain. Mazhab kita tuan-tuan, ini sebab kita ulang banyak kali kerana kita nak bagi semak sikit praktikal kita. Jangan bercampur mazhab lain. Walaupun mazhab lain tak salah, cuma apabila kita tak perasan itu mazhab lain, maka tak akan dapat pahala afdal di sisi kita. Hanya dapat pahala sunat saja. Kerana sunat mazhab Syafi'i akad macam mana pun tak apa. Sunat dapat pahala sunat, tapi afdal lain. Afdal ini pastikan dia panggil mustawiyah. Mustawiyah ni sama. Dia tak payah letak, dia kena sama saja. Bertetangan. Hadis menggabungkan hadis yang ditarjih oleh Imam Nawawi, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Itu kesempurnaan iman kita. Imam Syafi'i. Imam Maliki, macam mana rupa dia afdal dia? Imam Maliki macam ni. Ini paras ini sama dengan kepala bau. Ini untuk lelaki. Bukan perempuan lah, lelaki. Perempuan sekejap kita buat. Untuk lelaki, ni parah. Allahu Akbar, itu Maliki. Hanafi dia kena cuping telinga bersentuh dengan dua apa ni? Dua ibu jari. Dan atas ini sama dengan cuping atas. Allahu Akbar, itu afdal Hanafi. Maliki, Allahu Akbar. Syafi'i dia gabungkan dua-dua. Macam mana gabung? Sama parah. Yang ni sama parah dengan cuping telinga bawah. Yang ni atas ini, jari atas ini sama parah dengan cuping telinga atas. Maka kita luruskan dulu. Allah ukur. Permulaan nak praktikal ni memang kena balik tengok cermin lah. Ambil buat pembaris satu, cermin, depan cermin ukur. Sama tak? Allahu Akbar. Bar di sini. Jangan bar tengah jalan. Ini untuk dapat afdal. Dia ada package sunat. Perbuatan dan ucapan. Bagi matching. Kita luruskan dulu. Allahu Akbar. Memang kena selalu buat tuan-tuan. Ketika kena buat, kena realize. Kalau tak realize, memang kita akan buat hak 20 tahun dulu. Allahu Akbar. Hak dulu. Dia tak akan buat walaupun kita tahu. Sebab benda ni, dia dah habit kita lama. Habit kita. Kalau jenis orang takbir, Allahu Akbar. Memang dia akan buat lagu tu lah, walaupun dia ada ilmu. Dia kena praktik. Allah. Tak betul ni. Semula. Allah. Tu jadi payah. Jangan memayah-mayahkan. Jadi kita ni baru-baru nak pandai tuan-tuan, baru nak belajar. Biasa memang macam tu lah. Tengok dulu. Tak sunat, tengok di jari. Tengok cetak di bawah. Allahu Akbar. Yang macam tu, sunat. Baik. Perempuan pula. Perempuan ni lah ya. Itu package yang lain. Itu betul. Jadi kita cerita tu asas saja. Ada tambahan yang disebut dalam kitab Bejur juga. Kitab Bejuri dengan I'anah antara kitab yang pertengahan. Banyak. Ada satu lagi sunat. Sunat ni bukan satu, sebenarnya banyak lagi. Ada dua. Kita sebut dua dulu. Baik, ketika dia angkat macam ni, berapa dah plus sunat tu? Pertama angkat sunat. Yang kedua cara angkat afdal. Kita ambil afdal. Angkat afdalnya begini. Matching ini. Allahu Akbar. Ada dua qaul itu. Tapi kita ambil qaul yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in.
Ada qaul yang kedua macam mana? Kena jatuhkan. Allahu akbar. Ada jatuh dulu. Allahu akbar, jatuh dulu. Tapi kita ambil yang biasa, yang banyak yang disebut dalam kitab yang Anutul Talibin, Allahu akbar, tak perlu jatuh. Kalau orang tengok orang jatuh dulu pun tak apa, betul juga. Baik, itu sunat. Apa lagi sunat? Ada dua lagi sunat. Yang pertamanya, ketika mana kita ni tuan-tuan, kita sunat renggankan setiap jari. Jangan buat macam ni. Jangan Allahu akbar. Dapat pada sunat, dapat pada afdal, tetapi tak dapat sunat yang lain. Pelas sunat lagi. Apa dia sunat? Pelas dengan jari kelima-lima ini renggankan. Ini rapat, renggang macam tu. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, hujung jari, kepala hujung jari sunat dibongkokkan sedikit sahaja ke arah kiblat. Macam tu. Bukan macam tu. Itu kita dah cakap dah dulu, itu cakaran harimau. Ini malah jemaah je. Malah ni jangan cakap. Ni sedikit je. Ni saya kata kalau nak belajar dia akan jadi cakaran harimau. Ni terlebih. Ni je. Ni. Tu saya kata mula-mula ni memang kena praktik sedikit. Sedikit saja. Jenis tangan kerah tuan-tuan. Kerah tangan. Kena tekan pun tak nak turun. Tekan turun terlebih. Jadi macam tu. Naik sikit, bongkok pula. Ejah macam itulah. Tu. Allah. Macam tu. Allah. Jangan terlebih sangat. Baik, itu sunat. Mazhab Hanafi tuan-tuan. Contoh saya mazhab Hanafi begini. Atas ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia atas dada. Atas dada. Ini mazhab Hanafi. Jadi jangan kita itu hak channel orang lain. Tak payah tiru. Nampak kita dah buat macam ni. Tengok orang buat macam ni rasa sedap tengok. Rasa teringin nak buat ni. Nak mesti sejuk. Mesti sejuk sedap sembahyang macam ni. Ini Hanafi. Saya terlupa nak sebut perempuan tadi. Perempuan ni begini. Perempuan dia lebih kurang macam Maliki. Perempuan ni sama macam ni. Dia Maliki atas. Maliki kan macam ni, sarah ni macam Maliki macam ni. Allahu akbar, para bau. Yang ni para bau, yang ni telinga. Tu Maliki. Allahu akbar, Maliki. Tetapi perempuan dia ke bawah sedikit. Mazhab Syafi'i perempuan macam ni. Ni para sama. Maliki atas. Ni sama macam ni. Allahu akbar. Dan dua ini kena rapat. Rapat dia afdal. Ni bukan kira wajib, sunat. Sunat bukan afdal, kepit. Kita kena buka. Sayap kita ni buka sedikit. Tapi jangan buka kuat, kacau kan. Terlebih buka kacau. Kena buka sedikit saja. Kalau perempuan dua ni tutup, dia kemah. Ni. Kalau dia buka makruh perempuan. Kita pula kalau kepit makruh. Tu dia bersalahan. Jadi perempuan macam ni je. Terlebih tak apalah. Ni sunat afdal saja. Ustaz saya lagu macam ni lama dah ustaz. Perempuan. Macam mana sah ke? Jangan tanya sah ni sunnah. Ini orang tak puas hati ni. Saya takut juga tak sah. Bukan cerita sah batal, sah sunnah. Dapat pahala sunat ke afdal? Kita nak cerita dua level. Sunat dan afdal. Apa dia ustaz afdal tu? Saya dengar cerita selalu ustaz duk sebut afdal. Cerita bagi Melayu lah ustaz. Kan duk cerita dah Melayu. Afdal tu banyak pahala. Tu aktsaru sawaban. Terlebih besar pahala bonus yang Allah beri pada kita. Tuan-tuan jaga balik nak mengajar ni jangan banyak menggunakan istilah sangat pening. Tapi kena guna istilah tu. Kalau tak guna istilah hilang istilah. Ada tempat saya pernah cerita kat tuan-tuan. Kita tak boleh syok sendiri. Ustaz-ustaz ni dia tak boleh syok sendiri. Apabila dia guna bahasa yang dia tahu, dia perasaan dia semua orang hadapan dia ni tahu semua. Tu syok sendiri nama dia. Ceramahlah 1 jam. Duk syok sendiri. Orang tunggu bila ustaz nak siap ni. Bahasa dia guna dia je faham dia. Ada satu tempat tuan-tuan, ini pengalaman saya, sebab tu saya banyak tuan-tuan perhati metod yang saya guna, metodologi PMP saya, pengajaran dan pembelajaran, saya akan menggunakan bahasa semasa dan mengurangkan istilah. Tapi istilah kena ada, tak boleh tak nak buang. Itu kalau kita buang istilah, tukar Melayu saja tak boleh.
Istilah kena pertahankan. Cuma sebut makna dia dan guna makna dia. Ada orang tanya saya kata jima' wati. Kita tak sebutlah makna apa dia jima' apa wati. Dia kat tangan. Ini kita kena profesional. Jangan malu tanya tu, tanyalah. Biar orang gelak pun. Kerana kita tanya orang lain tahu. Tu dapat pahala. Ulama kata orang bertanya ni dapat pahala. Dapat pahala dia bertanya. Kenapa? Dengan sebab dia tanya tu dapat ilmu kepada orang lain. Dia tanya ustaz, nak tanya, maaf nak tanya. Bersopan dia, perempuan. Dia kata apa jima' tu sah? Jima' tu. Apa makna jima' tu? Saya kata baguslah kak tanya. Kalau tidak saya pun tak perasan nak bagi makna. Jima' apa dia? Jangan sangka kita benda kita ucap ni jangan kata semua orang tahu tu. Kena anggap ada juga orang tak tahu. Jima'. Jadi puak kita tak payah tanah sedik lah. Hak tu. Hak master semua dah. Master jima'. Nak tanya bab jima' lah. Oh 3 kali. Tu 7 tu dia nak tu tak cukup kot. Semain sunat raya. Bukan semain sunat raya. Oh. Ni itu orang wahwas. Orang wahwas ni berhati-hati. Kita pernah sebut 2-3 kuliah lepas. Syaitan kacau dia sehingga dia tak sempurna ibadat dia. Kita pernah sebut formula takbir. Formula takbir ingat, kaedah dia tiap-tiap takbir ganjil masuk solat dan tiap-tiap takbir genap keluar daripada solat. Contoh begini. Allahu Akbar. Kita yakin dengan ilmu kita sempurna takbir. Suara kita dengar jelas, makhraj dia jelas. Jangan lagi rungkai. Masuk dah, ganjil kan satu. Allahu Akbar. Dah sah, tiba-tiba syaitan kacau dia. Takbir lain. Dia kacau kita. Dia kata haji, dia bisik detik kita. Tak cantik tu takbir tu. Tak comel takbir tu. Takbir lain, bagi comel sikit. Dia pun Allahu Akbar. Ni comel, kata syaitan. Nombor 2 tu tak terpakai, keluar sembahyang. Hak 1 tu masuk solat. Nombor 2 dia merungkaikan, maksudnya dia rungkai sembahyang, membatalkan sembahyang dengan takbir. 2 kali takbir. Hak tu lah hak syaitan kata. Jadi, dia kena takbir lain. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Kali keempat. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Allahu Akbar kali kelima. Kali kelima tu baru jadi betul. Kena tengok betul ke tak betul jadi sebenarnya. Ada yang saya ngaji dulu. Dia kata kita punya niat dengan kita punya sebut tu nak kena sama. Ini isu yang jadi isu nak masuk niat lah ni. Itu yang jadi takbir acak kali tu. Dalam hati pun kena sebut kali. Itu yang sebab dia takbir lafaz cantik dah luar. Tapi boleh jadi dia rungkai balik tu niat tak ada. Apabila niat tak ada betul lah. Niat tak ada, maka kena takbir lain. Tapi kena betul faham niat tu apa dia. Jadi niat ni litasan saja, litasan di hati, bukan perkataan hati, tidak. Yang dia duk nak matching, nak masuk tu, nak masuk perkataan hati. Adapun telitah di hati, telitah apa dia? Aku solat. Solat apa? Solat fardu. Fardu apa? Isyak. Lintasan beberapa saat saja. Bila kena telitah tu, muqaranah dia dalam takbir. Mula A sebelum Ra. Allah sebelum bar. Di mana saja dia telitah. Tapi isu orang yang nak masuk niat tuan-tuan, dia nak masukkan sempurna dengan perkataan hati dia. Macam contoh dia, usalli fardal isya 4 rakaatin ada lillahi taala. Sahaja aku solat isya 4 rakaat tunai bar. Dia nak matching. Kalau tak cukup dia takbir lain. Itu tak betul. Yang sebetulnya walaupun hadisun nafsi tak habis lagi, tapi niat dia dah ada, telitah dah niat dia. Aku, apabila hadisun nafsi itu, hadisun nafsi ni perkataan hati. Apa hati dia bercakap? Kata ulama bincang ni, hadisun nafsi ni bolehkah dikatakan niat? Maka ulama mengatakan bahawa hadisun nafsi, perkataan hati itu juga boleh dikatakan niat. Maknanya dia sedar. Kerana niat tu kan sedar, apa dia buat? Sedar aku solat fardu. Fardu pun isyak, settle. Hak lain tu sunat. Dia tak tahu hal lain itu sunat. 4 rakaat sunat. Sunat sebut di dalam sembahyang, di dalam takbir. Tapi kalau selepas bar baru sebut 4 rakaat, sah, jangan rungkai lagi.
Kata baik sambung. Oh tadi bab settle bab mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atas, mazhab satu lagi Hambali. Hambali di bawah pusat. Tuan-tuan tengok di bawah pusat, orang letak tangan di bawah pusat, itu mazhab Hambali. Sunatlah dia letak bawah pusat tempat afdal dia. Dan irsal ni Maliki. Maliki dia tak sunat letak dua tangan atas, tak sunat. Allahu akbar. Letak. Jadi dia tak sunat meletakkan dua tangan. Jadi kita jangan ikutlah yang tiga lagi. Kita ikut channel kita mazhab Syafi'i. Baik, apa hukum taklid mazhab? Ini isu-isu yang terkini, tuan-tuan. Isu terkini ni adalah orang hari ni ramai. Bukan sebahagian dah ramai orang yang berpahaman bahawa mengikut mazhab ini tak wajib. Betul. Hukum asal dia yang tak wajib ikut mazhab. Kalau kita boleh mengeluarkan hukum sendiri. Tapi kalau kita tak boleh keluar hukum sendiri, maka menjadi wajib ikut mazhab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan telah ijma' ulama manusia sekarang ini. Ijma' ulama manusia sekarang ini, yakni manusia sekarang ini bila? Adakah manusia zaman kita yang kemudian daripada mazahib yang empat? Selepas yang kata manusia terkini ni bukan zaman kita. Mula daripada selepas zaman iman empat. Matinya iman Syafi'i, selepas daripada iman empat. Iman Hanafi, iman Maliki, iman Syafi'i, terakhirnya iman Ahmad bin Hanbal. Selepas matinya mereka, dia kata akan wajib niat taklid ikut mana-mana satu mazahib yang empat. Wajib kita niat terlintas di hati kita ikut mana-mana satu daripada mazhab yang empat. Nak ikut mazhab Syafi'i atau Hanafi atau Maliki atau Hambali. Di mana? Pada ibadat empat rubuk dan muamalat dan munakahat dan jenayat. Ia ni sifat ibadat, sifat muamalat, sifat munakahat, sifat jenayat. Yang kita nak ikut satu daripada empat mazhab ni yang diakui sahnya oleh mazhab yang diikut. Kita nak ikut mazhab lain, contohlah kita nak ikut mazhab Syafi'i. Kita orang Syafi'i nak tukar Maliki. Syarat dia kita akan bincang, akan datang ada tajuk khusus. Bagaimana cara kita nak pindah mazhab, ada cara. Bukan mudah-mudah, bukan jemput mazhab tu sikit, campur dengan mazhab Syafi'i sikit, campur dengan Hanafi sikit, maka tak boleh. Kalau boleh ikut dalam satu-satu qadiyah, satu-satu hukum. Kalau sembahyang nak ikut mazhab Syafi'i, semua pakej, mula daripada ambil wuduk, mula perkara batal wuduk, mula sembahyang, perkara batal sembahyang, satu mazhab saja. Boleh kena ikut. Dia tak buat sembahyang apa doa kunut. Jadi macam mana tu? Boleh ikut ke tidak? Jadi mazhab Hanafi apa hukum? Mazhab Syafi'i, makmum Syafi'i apa hukum mengikut iman Hanafi? Baik. Hukum dia harus ikut. Tapi syarat. Harus ikut bukan sunat, harus. Tak sunat ikut, ni cerita harus. Harus ikut mazhab Syafi'i, ikut iman Hanafi, harus. Syarat dia jika apa? Jika kita tak tahu. Tak tahu apa dia? Bukan tak tahu dia mazhab Hanafi, bukan. Kita tak tahu iman Hanafi ini melakukan perkara batal wuduk di sisi kita. Kita tak tahu pun. Kalau tahu tak usah ikut. Contoh macam mana? Kita tak nampak, tu kita tak tahu tu, tak nampak iman Hanafi itu sebelum dia takbir Allahu Akbar, dia tidak melakukan perkara batal wuduk di sisi kita. Kita tak tahu, harus kita ikut, tapi tak sunat. Contoh macam mana? Sebelum takbir Allahu Akbar, kita tak nampak dia pegang isteri dia. Kerana Hanafi pegang isteri tak batal wuduk. Sentuh dengan isteri tak batal wuduk. Tetapi Syafi'i sentuh dengan isteri batal wuduk. Kalau kita tengok sebelum daripada dia takbir Allahu Akbar, dia datang dengan bini dia, sebelum dia naik ke depan takbir ni, dia sentuh dulu bini dia. Maka tak boleh ikut. Tak sah kita ikut. Jadi kesimpulan tuan-tuan, harus ikut, tak sunat ikut.
Isu yang dibincang, dapat ataupun tidak pahala jemaah. Itu yang isu besar dia. Maka tidak dapat pahala jemaah. Kuanta kunci dia, kaedah dia untuk dapat pahala jemaah 27 mesti perkara yang sunat kita ikut. Kena iman yang sunat kita ikut. Sebab itulah isu tuan-tuan dulu di mazhab di Mekah dulu, sebelum kerajaan Arab Saudi, kerajaan Wahabi, di Mekah dulu ada 4 imam. Imam Hanafi ada 1 gerombolan Imam Hanafi. Imam Syafi'i ada 1 Imam Syafi'i, 1 tim Imam Syafi'i. Imam Hambali ada 1 tim Imam Hambali. Imam Maliki ada 1 tim Imam Maliki. Serentak mereka semayang 4 penjuru. Syafi'i penjuru ni, Hanafi penjuru ni dengan pengikut dia. Tidak berlaku perpecahan dan khilaf, tak berlaku. Jadi yang kita boleh ikut ni, yang wajib kita niat ikut taklid mana-mana satu mazhab ni, yang 4 ni, pada ibadat, pada muamalat, pada munakahat dan pada jenayah, yang sah, diakui sahnya oleh mazhab yang diikut. Diikutnya. Mana dia? Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Baik, dalil yang terakhir. Dalil wajib taklid. Tengok dulu dalil. Kita nak baca sekejap je malam ni tuan-tuan. Kebetulan besok kita kerja, tuan-tuan kerja. Dalil dia banyak, dia cerita dalil hadis dan dalil kitab, naqal statement daripada kitab. Dalil wajib ikut mazhab. Ini bagi orang yang nak kemas hujah-hujah dia untuk berdepan dengan golongan-golongan yang mengatakan tak wajib ikut mazhab, ini kena hafal dalil. Dalil daripada hadis dan dalil daripada ayat Quran, dan dalil yang ketiganya dalil daripada nas para ulama. Dinakalkan daripada kitab Tanwirul Qulub. Jelas wajib ikut mazhab. Kalau kita tidak, kita tak tahu, tak faham hadis sendiri. Tak boleh nak keluarkan hukum melalui hadis sendiri. Baik, saya nak buat kesimpulan dulu sebelum dalil. Kesimpulan tentang hukum wajib taklid ikut mana-mana satu mazhab, mazhab yang 4, dan yang sah kita ikut, yang taklid ikut ni hukum yang macam mana? Hukum yang sah diakui di sisi mereka. Itu kena tahu, itu perlu kepada belajar. Sebab kita nak pegang satu-satu hukum, mesti kita tahu hukum ini memang hukum yang diiktiraf oleh Imam Syafi'i. Kena tahu hukum ini yang kita kata sunnah ini memang diiktiraf, diakui sah di sisi Hanafi. Contoh macam mana? Ke depan dia bagi contoh, kita bagi contoh awal. Contohnya dalam isu menakahat. Isu kita ambil isu menakahat, isu yang jangan-jangan kita bincang. Isu menakahat, boleh ataupun tidak kita nak ikut, kita mazhab Syafi'i tetapi kita nak ikut mazhab lain. Akad nikah. Ini berhati-hati. Kerana kita kena betul-betul yakin apa yang kita ikut ini diakui sah dalam mazhab lain. Diakui sah dalam mazhab lain. Contoh, mazhab Syafi'i wajib rukun nikah dia, untuk nak akad nikah ni, rukun nikah dia wajib ada wali dan saksi. Itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i wajib ada wali dan saksi. Saksi nikah wajib. Dalam jual beli saja sunat. Wali wajib, saksi wajib. Itu mazhab Syafi'i. Baik, kita tengok mazhab lain. Dalam mazhab Maliki, apa kita nak bagi contoh ini? Hukum yang kita nak taklid mesti yakin diakui sah di sisi mereka. Kalau kita tak tahu, tak boleh ikut. Kena betul-betul kita tahu ini memang hukum ini hukum yang sah di sisi Maliki. Kalau hukum nikah di sisi Maliki, wajib ada wali tapi tak syarat saksi. Tak ada saksi pun boleh. Dia macam jual beli. Syafi'i dalam jual beli tak syarat saksi. Cuma sunat saja ada saksi dalam jual beli, dalam hutang. Tapi dalam nikah, mazhab Maliki wajib ada wali. Tapi saksi tak wajib. Dan yang ketiga, mazhab Hanafi yang paling ringan. Mazhab Hanafi ni dia paling ringan.
Wajib ada saksi, tapi tak wajib ada wali. Tak ada wali pun boleh kahwin, mazhab Hanafi, asalkan ada saksi. Ada orang yang menggunakan satu hukum yang tidak diakui sah di sisi Hanafi. Apa dia? Dia kahwin dengan tidak ada wali dan tidak ada saksi. Maka ini tidak diakui sah di sisi mana-mana mazhab. Itu contoh saja. Detailnya dia akan bagi contoh akan datang. Baik, hukum taklid mazhab. Sikit kita baca satu perenggan tuan-tuan, habis, dan kita akan sambung ke soal di sebelah tu akan datang. Dalil wajib taklid ulama. Bermula dalil wajib taklid ulama itu firmanullah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya maka hendaklah kamu bertanya akan ahli zikir. Apa dia ahli zikri ini? Yakni ulama. Jika kamu tiada mengetahui, jadi tiada kuasa ijtihad sendiri, adapun jika kamu mampu ijtihad sendiri, cari hukum sendiri, tak wajib tanya ulama. Kita ni tak tahu, hanya tahu baca hadis saja, tu pun tak apa betul bagi. Hanya tahu baca Quran, tu pun letak pukar. Ulama ni jangan kata dia baca Quran, dia ingat Quran. Dia ingat Quran, dia tahu makna, tu panggil ulama. Jangan tanya baca pekat kita. Kita ni ada baris pun tak boleh baca. Baris 2 rakaat dia hentam sampai 4. Baris 2 je, jangan duk hentam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikut dah dia. Dia rasa nak dua-dua, rasa nak tiga-tiga. Mana boleh ikut dah? Dia ada undang-undang dia. Ada orang tuan-tuan, Fatihah saja satu tempat, nak ikut pun memang tak boleh ikut. Apabila tak boleh ikut, surau dekat rumah kita, haru juga tuan-tuan. Payah juga. Orang kata ni jadi fitnah. Ustaz ni kata bukan boleh pakai pun, surau pun tak pergi. Nak pergi nak ikut macam mana? 2 harakat dia main bedah sampai 4 harakat. Malik yaumiddin. Ma tu panjang setakat 4, panjang setakat 2 je, jangan hantar sampai 4. Banyak tuan-tuan. Malik yaumiddin. Iya dia tarik panjang. Iya ni 2 saja, jangan tarik sampai 4 sampai 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak hari ni orang reka sendiri. Ni tu level kita, hak baca hak ada baris pun tak betul. Maka ulama ni dia jangan tanya baca. Dia hafal dan pula dia tahu makna satu-satu. Bukan makna, bukan terjemah, dia tahu makna. Kita terjemah pun tak apa nak ingat, kena buka kamus dulu. Tu baru terjemah, makna jangan tanya. Makna kena mengaji. Apabila kita tak tahu, kena ikut ulama. Kena ikut Imam Syafi'i. Kena ikut pengikut Imam Syafi'i, nama dia Imam Nawawi. Nama dia Imam Ramli. Nama dia Imam Rafi'i. Itu iman-iman yang mengikut Imam Syafi'i. Jika kamu tiada mengetahui, tiada kuasa ijtihad, tiada kuasa untuk cari hukum sendiri, maka wajib atas kita niat taklid. Wajib bukan sunat. Niat taklid, terletak hati kita, aku ni ikut mazhab Syafi'i. Akan mana-mana satu mazhab yang 4. Wajib ikut mana-mana satu mazhab yang 4 yang diakui sahnya oleh mazhab yang kita ikut, dan tiada haruh lagi tiada sah taklid akan ulama yang lain. Tak sah ikut ulama lain. 4 ni saja. Nak ikut ulama lain tak sah. Kerana 4 ni yang mujtahid mutlak. Adapun mujtahid tarjih, mereka mengikut mujtahid mutlak. Adapun mujtahid fatwa Imam Nawawi, mereka mengikut Imam mujtahid mutlak. Adapun mujtahid mazhab, mereka juga mengikut mujtahid mutlak 4 orang ni. Kerana apa? Belum kerana lagi. Dan tiada haruh, yang haram, lagi tiada sah taklid akan ulama yang lain. Mana ulama lain ni? Seperti mazhab Ibnu Abbas. Walaupun dia sahabat Nabi, mazhab Aisyah walaupun dia isteri Nabi, tapi tidak sah kita mengikut mazhab Aisyah. Dan mazhab Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi, seorang yang pakar dalam bidang fiqh, pakar dalam bidang tafsir, tak boleh kita ikut. Kenapa tak boleh kita ikut?
kerana mazhabnya mati di tengah jalan. Tidak ada mana-mana ulama pengikut dia yang mentadwin, yang membukukan, yang merumuskan kitab-kitab untuk menjaga hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Ibn Abbas. Walaupun hukum terpecihnya ada, tapi tak sah kita ikut. Saya biasa dengar tuan-tuan orang mengajar, ini kena tegur jugalah. Kerana kita biasa dengar sendiri, kalau orang cerita tu tak nak tegur juga. Ada saya biasa dengar orang mengajar dalam kitab Mata'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dalam kitab tersebut menyebut di akhirnya, betul, dia kata hujjah kita boleh melakukan ibadat kurban dengan seekor ayam bapa. Kerana ibadat kurban ini Nabi nak apa dia? Semata-mata menumpahkan darah. Asalkan tumpah darah sahaja pada hari 1, pada hari 10 Zulhijjah, maka dapat pahala kurban. Walaupun seekor ayam bapa sekalipun sah. Boleh dilihat dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, di dalam kitab kurban, di bawahnya katanya. Betul? Bukalah kitab ada. Tetapi itu pendapat Ibn Abbas yang tidak boleh diikut. Kenapa kata ulama? Ulama menakalkan di sini, memang dalam kitab Matla' dia tak cerita. Dia tak cerita bahawa pendapat itu tidak boleh diikut. Hanya dia nak cerita bahawa ada pendapat Ibn Abbas, mazhab Ibn Abbas, yang mengatakan boleh sah melakukan ibadat kurban semata-mata tumpah darah walaupun seekor ayam. Dalam kitab Tahrir Syarqawi bagi Imam Zakaria Al-Ansari menyatakan tak boleh untuk kita menyembelih seekor ayam jantan berpegang kepada mazhab Ibn Abbas. Kenapa tak boleh? Tak sah. Kerana tak sampai kepada kita syarat sah kurban ayam jantan. Yang dapat kepada kita syarat sah, sampai ilmu kepada kita dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana syarat sah kurban binatang? Lembu macam mana? Syarat sah lembu macam mana? Syarat sah unta macam mana? Syarat sah kibah macam mana? Syarat sah kambing macam mana? Itu dijelaskan secara detail syarat sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Ibn Abbas tak sampai kepada kita. Dia mati di pertengahan jalan. Itu sebab kenapa kita tak boleh nak sembelih. Syarat sembelih kita tak tahu. Syarat bukan syarat potong ayam tu. Syarat sembelih tak apa. Tapi syarat kriteria ayam yang macam mana? Ayam bapak yang umur berapa tahun? Kena bapak juga, tapi baru umur 6 bulan baru. Boleh sembelih ke? Boleh lah dia kata. Ibn Abbas kata. Pandai pula buah Ibn Abbas. Baca kitab dia kata dalam kitab. Memang ada dalam kitab. Kitab betul. Bukan tak betul. Mu tu tak betul fahamnya. Orang hari ni hak jenis style baca kitab, dia berhujah dengan kitab. Dia kata ada kitab ni. Boleh kemukakan dalam kitab. Cuba baca, ustaz baca. Memang tak payah saya baca lah kata. Baca sendiri. Cuma kena faham. Dalam kitab tak semua dia sebut. Memang dalam kitab Matla' dia tak sebut boleh ikut ataupun tak ikut. Tetapi kitab lain dia mengikut. Dan di sini tuan guru saya sebut, tuan guru kita ni, dia menekankan. Dia kata, apa yang disebut dalam kitab Matla' itu perlu nota ataupun dobit. Kalau kita baca saja tak ada dobit, maka menyebabkan orang buat. Berapa ramai dia mengajar menyebabkan orang buat, tuan-tuan. Dahkan dia galakkan tuan-tuan tak mampu apa nama ni satu bahagian, kerana mahal sekarang ni satu bahagian lembu mahal. Tuan-tuan pastikan hari raya sembelih lah walaupun seekor ayam. Dia buat kena ikut mazhab ustaz tu. Jadi mazhab dia. Jangan disembah mazhab Ibn Abbas. Salah kepada Ibn Abbas pula. Ibn Abbas dia ada syarat dia, cuma tak dapat kat kita. Kena buh mazhab, tukar nama mazhab dia. Itu contoh. Ini haram tuan-tuan. Haram lagi tak harus lagi tiada sah taklid akan ulama yang lain seperti mazhab Ibn Abbas. Boleh mengorbankan seekor ayam bapa. Daripada mazhab yang 4. Kenapa? Kerana kita tidak ketahui. Dia dah cerita. Kenapa yang jadi tak sah kita ikut? Kerana kita tidak ketahui syarat-syarat dan rukun-rukun cara mazhab ataupun mazahib yang lain itu. Kerana ulama illah tiada ketahui syarat dan rukun itu kerana mereka tidak mengarang kitab. Tak sampai kitab mereka. Yang boleh kita berpegang dengan dia, dengan kitab mereka. Tak sampai pada kita. Mazhab Ibn Aisyah pun tak sampai pada kita. Dan tersebut dalam Tanwirul Qulub wallahu a'lam. Ini dalil yang kedua tuan-tuan. Settle dah dalil pertama ayat Quran. Dalil yang kedua ni dia nak cerita dalil wajib ikut mazhab
berdasarkan kepada nas ulama ataupun teks daripada ulama dalam kitab Tanwirul Qulub. Wallahu a'lam. Insya-Allah bulan depan tuan-tuan kita akan baca bulan 4 ni. Besok ni hari Senin tak adalah. Hari Senin ni besok ni kita ada kuliah maghrib saja. Kuliah maghrib kitab matlaab kita tukar tuan-tuan. Malamnya tak ada lah macam biasa. Kerana kitab Sulan Sibian kita baca lepas Isyak hari Sabtu minggu kedua dan lepas Isyak hari Ahad minggu kedua juga. Oleh kerana minggu ni dia lari sikit. Semalam tu minggu pertama Sabtu, hari ni Ahad minggu kedua. Sabtu depan pula minggu kedua. Dia lari. Jadi Sabtu ke depan tu kita cuti. Tuan-tuan dah hari-hari duduk mengaji, tuan-tuan kena cuti juga. Pahala banyak sangat pahala. Takut melimpah pahala. Boleh. Dah kecil. Ada kecil tak ada wuduk. Wuduk tak ada. Jadi sekarang ni kita dah semua dah ambil dah. Bila kita tengah buat solat ni keluar tengah solat keluar apa dia tak kira keluar apa. Dia keluar sesuatu ni batal wuduk. kita keluar ni lah macam ada kecil. Tak apa keluar apa, tak keluar air kecil pun tak apa, keluar darah pun tak apa, keluar angin pun tak apa, keluar asap pun tak apa, batal wuduk. Duk biasa keluar air kecil je. Kalau tak keluar air kecil pun keluar air lain pun batal wuduk. Keluar angin pun batal wuduk, keluar lendir pun batal wuduk, keluar asap pun batal wuduk. Jadi batal wuduk. Tapi yakinlah. Kalau tak yakin tak apa. Kadang-kadang kita terasa saja macam air kecil keluar menitik, itu terasa. Itu syaitan saja kacau kita. Tapi kalau macam kita dah lepas solat, kita rasa ada pula. Kita lepas bagi salam, kita cek memang ada. Tu kena sembahyang lain. Tu dia yakin. Tapi kalau kita perasaan saja dalam solat, Allahu Akbar, perasaan saja dia macam menitih. Tapi kita tak yakin menitih ke tak. Nak yakin sekejap lagi lepas salam baru cek. Lepas salam kita cek, betul lah ada air. Air kecil ke apa tak kisah, batal wuduk. Maka kena repeat qada lain. Qada kena solat lain. Kalau kita buat later ni, sama juga macam mana? Sama juga. Kalau sama juga, dia nak kena tengok adakah dia termasuk dalam daimun hadas. Daimun hadas ni sedia datang. Kalau ada sedia datang, dia kena buat ada peraturan dia. Kena buku dulu. Sebelum takbir tu kena cuci, lepas cuci buku. Buku balut-balut barulah sebab solat. Okey, settle. Kalau imam mazhab dia ambil pendapat daripada macam Abbas ke, daripada pendapat Aisyah ke, Fatimah ada maksud ataupun dia terus daripada imam mujtahid dia ambil terus daripada Al-Quran dan hadis. Ambil Quran hadis. Dia nakal, kalau nakal itu pandangan Ibnu Abbas. Itu pandangannya, pandangan itu dia ambil daripada hadis lah. Itu tak apa. Ibnu Abbas mentafsirkan hadis, dia boleh ambil. Imam mujtahid ni ambil lah macam. Tapi kebanyakan imam mujtahid ni dia direct daripada hadis. Walaupun ada juga setengah-setengah dia ambil juga daripada pentafsiran Ibnu Abbas. Cuma kebanyakan direct daripada hadis. Hadis dan Quran. Ustaz, yang lagi satu, kenapa bila orang Syafi'i bila tengah solat tu mereka rambut lah, mereka Bukan Imam Syafi'i, dia lah mazhab dia. Imam Syafi'i makruh. Itu dia sendiri. Hanafi pun tak boleh bergerak lebih tu. Itu itu dia je tu. Mazhab dia. Bukan Hanafi pun tak boleh bergerak. Tak boleh. dia 3 kali gerakan. Dia 3 batal. Lebih tak boleh. Lebih batal. Dia tak boleh bergerak. Hanafi pun tak boleh, kita pun tak boleh. Memang gerak kuat. Cuma mungkin dia adalah khilaf buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.